Hai, salam hormat dan salam sejahtera kepada penonton siaran Suara Wanita yang sentiasa menemani saya, Sharon Kezia. Terima kasih kerana terus menjadikan saluran 122 sebagai saluran pilihan utama anda. Seperti biasa, siaran selama 30 minit ini kami bukan saja mengupas topik-topik dan isu-isu berkaitan wanita, namun kami turut membawa perkongsian tentang kisah-kisah inspirasi kejayaan wanita di luar sana. Hari ini kita ingin bicarakan tentang hobi. Apa itu hobi? Hobi adalah satu aktiviti atau kegiatan yang kita lakukan untuk mengisi masa lapang kita. Contohnya seperti berenang, mendaki, berbasikal, berkayak, memancing dan sebagainya. Hobi ini sebenarnya memberi banyak manfaat kepada individu yang meluangkan masa mereka untuk melakukan sesuatu aktiviti yang sangat berfaedah dan baik untuk kesihatan diri. Namun hari ini kita ingin kongsikan dengan anda satu hobi yang agak rare, yang agak kurang diminati oleh kaum hawa. Apakah hobi itu? Kita lihat dulu VT ini. Saya kira anda dapat meneka atau mengaga apakah hobi yang akan kita kongsikan dengan anda pada hari ini. Topik kita pada hari ini ialah wanita dan superbike. Sebenarnya menunggang motosikal ini memberi satu impak yang positif kepada penunggang motosikal tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil kajian daripada sekumpulan penyelidik dari Institut Neuroscience dan Tingkah Laku Manusia SEMEL UCLA yang dibiayai oleh Harley Davidson mendapati bahawa menunggang motosikal mengurangkan penanda biotekanan kortisol sebanyak 28%. Selain daripada itu, fokus diri juga dipertingkatkan ketika menunggang motosikal berbanding sewaktu pemanduan kereta. Jadi di sini saya dapat rumuskan bahawa menunggang motosikal berkuasa tinggi ini secara tidak langsung dapat mengoptimumkan kesihatan mental dan fizikal. Baiklah, saya tak ingin buang masa lagi. Saya akan perkenalkan tetamu yang akan berkongsikan hobi tersebut bersama kita. Okey, tetamu yang menemani saya di studio pada hari ini adalah Puan Nurjauza binti Abdullah atau lebih mesra dikenali sebagai Puan Yen, berusia 30 tahun dan telah mendirikan rumah tangga. Apa khabar Puan Yen? Terima kasih kerana sudi bersama saya dalam siaran Suara Wanita. Jadi Puan Yen, nak tanya ni, tadi datang ke studio tu menunggang motosikal ke menaiki kereta? Menaiki kereta. Menaiki Hari kereta. hujan. Yelah betul lah sebab hari ni hari hujan. Jadi Puan Yen, seperti yang kita sedia maklum bahawa menunggang motosikal ini mempunyai risiko yang tinggi kepada penunggang motosikal. Jadi saya kira ia merupakan salah satu sebab mengapa wanita agak kurang mengemari menunggang motosikal berkuasa tinggi ini. Jadi bagaimana Puan Yen sendiri sebagai seorang wanita berminat untuk menjadikan tunggangan motosikal berkuasa tinggi ini sebagai hobi? Ya, macam ni. Pada mulanya memang minat dari kecil lah. Setelah menonton sebuah cerita,
Era Fazira yang menunggang motosikal berkuasa tinggi. Jadi saya tahu ni, penonton pun mesti tahu ni, terutama sekali yang 90-an ni, macam saya 90-an ni, mesti filem Sembilu kan? Ya. Hari Sembilu, era Fazira, Awi yang menunggang motosikal. Jadi pada ketika itu, berapa umur Puan pada ketika itu? Dalam darjah 5. Dalam darjah 5. Jadi pada usia tersebut, adakah Puan memang kata, bila dah besar nanti, saya nak memiliki sebuah motosikal berkuasa tinggi sendiri. Jadi Puan, sekarang Puan sendiri memiliki motosikal berkuasa tinggi model apa? Kawasaki Versys 650cc. Jadi sudah tentunya Puan memiliki lesen B12 full ya, kalau tak silap saya. Ya, B full. B full lah, maafkan saya, B full. Jadi Puan Yen, bagaimana proses yang Puan, proses yang Puan Yen lalui untuk dapatkan lesen tersebut? Mulanya ambil kursus dulu, table test. Adakah proses biasa yang kita nak ambil lesen motosikal yang biasa? Sama. Sama jugalah. Samanya. Jadi ujiannya tetap sama atau lain daripada yang biasa? Ujiannya tetap sama, tapi dekat litar memang tak samalah. Bawa motor besar. Jadi semasa kita boleh kata test lah. Semasa test tu, adakah test itu dijalankan di atas litar? Ya. Bukan di jalan raya biasa seperti yang motor biasa itulah. Ya. Jadi Puan Yen, bagaimana penerimaan suami? Sebab yelah sebagai seorang lelaki ni mungkin agak tercabar sikit ataupun mungkin rasa risau lah ya kan, sebab sebagai seorang isteri yang membawa motosikal besar, so semestinya lah risiko tu tinggi. Jadi mungkin suami itu prihatin tentang keselamatan Puan Yen ketika menunggang motosikal. Ya, suami bagi support yang tinggi. Sebab suami pun sama main. Sama geng lah. Suami pun sama menunggang motosikal berkuasa tinggi. Jadi adakah Puan Yen menjumpai jodoh Puan Yen tu, suami yang sekarang ni semasa konvoi motosikal? Tak. Tak. Sebelum. Sebelum. Jadi masa sebelum mendirikan rumah tangga bersama suami itu, pada ketika itu memang sama-sama mempunyai minat yang samalah menunggang motosikal berkuasa tinggi lah. Macam tu. Jadi Puan Yen, jadi mungkin Puan Yen boleh kongsikan dengan kita apa pekerjaan Puan Yen? Bisnes lah. Dia bisnes sendiri ke? Bisnes apa Puan Yen? Macam supply bahan-bahan basah lah. Barang-barang macam barang-barang dapur lah. Macam ikan telepia, halia, kunyit, macam tu. Okey, sebenarnya banyak lagi yang ingin dikongsikan oleh Puan Yen dengan kita. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, anda kembali lagi bersama saya dan Puan Yen di studio. Jadi tadi sebelum rehat, kita dah tahu apa yang mencetuskan minat Puan Yen untuk menjadikan tunggangan motosikal berkuasa tinggi ini sebagai hobi. Jadi seperti yang kita tahu, menunggang motosikal berkuasa tinggi ini mempunyai risiko yang tinggi. Kita nak tahulah Puan Yen, sepanjang Puan Yen menunggang motosikal kan, pernah tak terlibat dengan kemalangan? Sepanjang berkonvoi, pergi event memang tak pernah berlakunya kemalangan. Syukurlah kan tak pernah berlaku apa-apa. Tetapi pernah berlaku kemalangan pun masa bekerja. Masa bekerja? Maksudnya tidak melibatkan motosikal lah? Masa tu Yen tengah membuat delivery GrabFood. Jadi delivery GrabFood ni adakah menggunakan motosikal besar tu? Ya. Jadi kita dapat bayangkan dekat belakang motosikal besar tu ada box makanan GrabFood tu lah. Ya. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita dan penonton bagaimana kemalangan tersebut boleh berlaku. Pertama kali jatuh, kata orang Sarawak, jatuh tumbang tengah hilang balance lah. Ya, tengah nak break, boom. Yang kedua, masa mengelak kereta yang masuk
Masuk simpang. Masuk lorong. Oh, masuk. Tukar lorong. Tanpa signal light ke? Ya. Ni kerap berlaku penunggang kita agak kurang prihatin bahawa signal light tu adalah sangat penting. Ya. Jadi dua kali kemalangan. Jadi sepanjang 2 kali kemalangan yang berlaku tu, adakah Puan mengalami kecederaan yang serius atau kecederaan ringan saja? Cedera ringan je lah. Tidak melibatkan macam jahitan ke patah ke? Tak. Cuma kaki memang sakit. Masa tu terseliu. Jadi ambil masa jugalah kan untuk sembuh. Jadi apabila berlaku kemalangan sedemikian, adakah ia akan mengurangkan rasa minat Puan Yen terhadap menunggang motosikal tu? Adakah bila dah berlaku kemalangan tu Puan Yen rasa alamak takutlah pula? Tidak juga. Tidaklah. So memang minat. Itulah kan lama PKP tak ada ride, jadi boring dekat rumah. Kerja pun jadi kita apply masuk GrabFood. Lepas tu kita bawa motor hari-hari kucing serian. Wow, serian kucing balik dengan motosikal. Dengan seharian pergi berkuasa delivery. Tinggi ya. Jadi Puan Yen mesti semua pun nak tahu. Sejak bila Puan Yen memiliki motosikal berkuasa tinggi? Sejak umur berapa? Okey. Setelah berkahwin. Suami memang minat dan memiliki. Jadi suami ada rezeki lebih. Jadi dia beli sebuah lagi motosikal yang berkuasa 1000cc. Jadi yang sebelum tu dia hadiahkan dengan saya lah. Jadi lepas tu minat makin menjinak-jinak lagi hobi. Jadi suami bagi support. Lepas tu saya pun memiliki motosikal berkuasa tinggi saya sendiri lagi. Iaitu Kawasaki Versys 650cc lah. Yang Kawasaki Versys tu dimiliki sebelum Puan berkahwin atau sesudah kahwin? Jadi sebelum Puan berkahwin, adakah Puan memiliki motosikal berkuasa tinggi sendiri sebelum berkahwin? Sebelum berkahwin tidak. Tapi motosikal seperti skuter ada. Tapi memang motosikal jugalah, cuma bukan berkuasa tinggi lah. Jadi bila dah berkahwin tu minat tu semakin mendalam apabila pasangan Puan Yen turut mempunyai minat yang sama. Jadi apa perasaan Puan Yen apabila mendapat motosikal hadiah daripada suami? So kita Yen rasa gembira lah dia hadiahkan. Jadi minat pun makin dipupuk. Yen pun selalu ikut event, auto show, pergi ride dengan suami, pergi mana-mana event bike week. Kita kongsikan nanti bersama penonton ya Puan Yen. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ya, anda masih bersama saya dan Puan Yen dalam siaran Suara Wanita. Kepada anda yang baru bersama kami, topik kita pada hari ini adalah wanita dan superbike. Jadi kepada anda di luar sana, jika anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh lontarkan di wanita@tvstv.my. Jadi sebentar tadi sebelum kita berehat tadi, Puan Yen tak sempat berkongsi dengan kita pencapaian beliau dalam hobi superbike ini. Ini Puan Yen, saya difahamkan dari Puan Yen banyak mendapat hadiah daripada pertandingan auto show. Jadi mungkin Puan Yen boleh kongsikan bersama kita. Yen selalu ikut auto show. Mana-mana event auto show Yen mesti ikut. Asal ada je mesti Puan Yen akan sertai. Ya. Jadi apa pengalaman paling manis sepanjang event ataupun auto show tersebut? Paling manis. Yen dapat best of the best. Best of the best dari untuk title apa tu Puan Yen? Untuk best of the best motorbike. Masa tu event Simunjan Jambore. Jadi tu adalah adakah itu pertandingan kan? Ya, pertandingan. Adakah pertandingan itu pertandingan pertama kali Puan Yen sertai? Tak.
Tak. Pertama kali kita ikut auto show masa event Komplek Belia dan Sukan lah. Jadi daripada penyertaan pertandingan sebelumnya memberikan pengalaman kepada Puan Yen untuk lebih bertambah baiklah dari masa ini semasa ke semasa. Jadi di sini saya difahamkan bahawa Puan pernah menyertai Women Rider World Relay yang diadakan di Sepang International Circuit, ya? Kalau tak silap saya. Okey. Jadi mungkin Puan Yen boleh kongsikan dengan penonton pengalaman Puan apabila berada di litas Sepang tersebut. Sebab litas Sepang tu macam bukan semua orang kan boleh berada di situ, bukan semua orang boleh menunggang motosikal di litas Sepang tersebut. Jadi Puan Yen mendapat peluang untuk menunggang bersama rakan-rakan. Jadi kongsikan dengan kami. Ya. Memang saya pernah mengikuti Women Riders World Relay pada Januari tahun 2020 di litas Sepang lah. Masa tu memang best sebab dapat berkumpul, dapat berjumpa, berkenalan dengan women riders yang lain, ya seperti Semenanjung Malaysia, Sabah, Brunei, Labuan, Indonesia. Jadi adakah semua riders ni di bawah kelab masing-masing ke bagaimana? Ya, bawah jadi kelab masing-masing. Puan Yen sendiri ada kelab sendiri? Ya, pada asalnya memang dari Tussauds One Heart Bikers. Jadi setakat itu gabungan ini, gabungan Kuching Scotland dan Kuching Four Stroke. Jadi kelab itu hanya untuk ahli-ahli yang berada di Kuching atau seluruh Sarawak? Seluruh Sarawak. Seluruh Sarawak. Cuma nama kelab itu menggunakan nama Bandaraya Kuching lah sebagai nama kelab. Jadi setakat ini Puan Yen ada berapa ahli, ada berapa rider wanita dalam kelab tersebut? Ada agak-agak lah. Agak-agak. Dua orang. Dua orang aja. Jadi mungkin Puan Yen boleh buat promosi lah untuk galakkan wanita-wanita di sana untuk mencuba menunggang motosikal berkuasa tinggi ini sebagai hobi. Jadi Puan Yen, sepanjang Puan Yen menunggang motosikal, apa peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh Puan Yen? Paling tidak dapat dilupakan tu kita menunggang motosikal di atas trek Sepang. Itulah pengalaman yang paling sebab bukan mudah. Betul lah seperti yang saya katakan tadi, bukan mudah kan dapat peluang untuk menunggang motosikal di atas litas Sepang tersebut. Tapi kan Puan Yen, mungkin penonton dekat rumah ada yang berminat untuk menunggang motosikal berkuasa tinggi ni. Namun kita faham bukan mudah dan bukan murah untuk mendapatkan sebuah motosikal berkuasa tinggi. Jadi Puan Yen sendiri, bagaimana Puan Yen maksud saya di sini adalah bagi orang yang mungkin golongan yang berpendapatan rendah atau sederhana, dia diminat untuk menunggang motosikal berkuasa tinggi tapi pendapatannya tidak mengizinkan. Ataupun Puan Yen mungkin boleh cadangkan kepada penonton boleh bermula dulu dengan motosikal yang harganya berpatutan. Lepas tu dari semasa ke semasa jika pendapatan itu semakin bertambah baik, mungkin mereka boleh upgrade motosikal ke kuasa lebih tinggi. Ya. Betul? Jadi motosikal yang berkuasa tinggi yang paling minimal, yang paling murah yang berada di pasaran sekarang berapa Puan Yen? Dia ikut cc. Kalau dalam 250 cc ada yang 20 lebih ribu. Jadi kita sekarang senang sebab ada kedai-kedai yang menawarkan perkhidmatan kredit, loan, pembayaran angsuran kan. Betul. Ada motosikal berkuasa tinggi yang terpakai seperti Recon Bike lah. Jadi dapat kita usaha. Betul-betul saya sokong sebab sekarang ni kebanyakan kadang-kadang disebabkan keadaan yang pandemik yang melanda kita, kebanyakan kedai seperti motosikal kan mungkin menawarkan servis pembayaran ansuran. Dan ada juga setengah kedai yang menawarkan servis pembayaran secara ansuran tanpa interest kan, betul? Jadi Puan Yen, kita nak tanya, sebenarnya saya sendiri pun nak tanya ni, adakah kalau bagi wanita yang rendah sesuai atau tidak? Mungkin 5 kaki 1 ataupun 5 kaki ataupun bawah 5 kaki ketinggiannya. Adakah sesuai untuk menunggang motosikal berkuasa tinggi? Tiada masalah.
Sebab motosikal dapat direndahkan dan dapat ditinggikan. Macam tu. Kalau rendah, bagi rendah motor. Begitu. Jadi Puan Yen, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi Puan Yen ada sedikit tips dan nasihat kepada wanita yang berminat untuk menunggang motosikal berkuasa tinggi namun ragu-ragu. Rasa takut. Ragu-ragu. Kalau kita sudah minat dan ada hobi, kita kena usaha dan terus usaha untuk memiliki. Betul. Kita belajar cara menunggang dengan betul. Dapatkan bimbingan kan? Bimbingan daripada mungkin rakan-rakan yang lebih berkemahiran tentang menunggang motosikal ini kan? Okey. Jadi kepada penonton di luar sana, jika anda masih belum mempunyai hobi, mungkin anda boleh jadikan menunggang motosikal berkuasa tinggi ini sebagai salah satu hobi anda. Kerana seperti yang telah saya kongsikan dengan anda tadi, bahawa hobi memberi impak yang positif kepada setiap individu. Jadi kepada anda, terus setia bersama saya dalam siaran Suara Wanita pada hari dan waktu yang sama. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.